Pada 19 Mei tahun 1923, di sandakan British North Borneo, lahirlah seorang anak tempatan bernama Peter Low Siew Yin yang menjadi tokoh penting dalam sejarah awal Sabah dan pembentukan Malaysia. Beliau bukan tokoh politik yang lahir daripada sorakan massa, tetapi seorang peguam, seorang perunding perlembagaan, dan akhirnya Ketua Menteri Sabah yang kedua. Peter Low Siew Yin membesar di Sandakan dan menerima pendidikan awal di St. Mary's School, Sandakan, sebelum meneruskan persekolahan di St. Anthony's Boys School, Singapura. Zaman mudanya dilalui dalam era yang mencabar, termasuk tempoh pendudukan Jepun di Borneo Utara. Pengalaman inilah yang kemudiannya mendorong beliau memilih bidang undang-undang sebagai jalan mempertahankan hak dan keadilan melalui peraturan, bukan kekerasan. Pada tahun 1952, Peter Low Siew Yin menerima beasiswa Colombo Plan, satu skim antarabangsa yang membolehkan anak tempatan melanjutkan pengajian ke luar negara. Beliau berangkat ke Victoria University of Wellington, New Zealand. Peter Low Siew Yin menamatkan pengajian undang-undang pada pertengahan dekad 1950-an. Pada tahun 1955, beliau diterima sebagai solisitor. Dan setahun kemudian pada tahun 1956, beliau dipanggil ke bar, iaitu kelayakan profesional rasmi yang melayakkan seseorang beramal sebagai peguam dan mewakili kes di mahkamah. Dengan pencapaian ini, Peter Low Siew Yin muncul sebagai antara anak Sabah terawal yang berjaya memperoleh kelayakan penuh dalam bidang undang-undang di peringkat antarabangsa. Sekembalinya ke Sabah, yang ketika itu masih dikenali sebagai Crown Colony of North Borneo, Peter Low berkhidmat dengan firma guaman Donaldson and Birkinshaw di Sandakan dari tahun 1957 hingga tahun 1961. Pada tahun 1958, beliau dilantik ke Sandakan Town Board dan kemudiannya dinaikkan ke jawatan timbalan pengerusi, satu kedudukan penting dalam pentadbiran bandar. Pada tahun 1961, beliau meninggalkan firma guaman tersebut dan menubuhkan Peter Low & Co., yaitu firma guaman pertama di Sabah yang diasaskan oleh anak tempatan, dan firma ini masih beroperasi sehingga hari ini. Pada tahun 1962, Peter Low Siew Yin dilantik oleh pentadbiran kolonial British sebagai ahli Legislative Council atau Legislative Assembly North Borneo. Pelantikan ini dibuat berdasarkan kepakaran beliau dalam bidang undang-undang dan pentadbiran dan bukan melalui proses pilihan raya. Dalam tempo yang sama, beliau turut terlibat dalam badan pelantikan dan kenaikan pangkat Perkhidmatan Awam yang ketika itu berfungsi sebagai pendahulu kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sabah. Dalam persediaan pembentukan Malaysia, Peter Low Siew Yin dilantik sebagai ahli Intergovernmental Committee IGC, iaitu sebuah jawatan kuasa bersama dengan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang ditubuhkan bagi merangka kerangka perlembagaan negara baharu. Dalam proses menuju pembentukan Malaysia, Peter Low Siew Yin terlibat secara langsung dalam perbincangan dan penyediaan tuntutan perlembagaan Sabah, termasuk dokumen yang kemudiannya dikenali sebagai 20 perkara. Sebagai tokoh perundangan Sabah, beliau memainkan peranan dalam meneliti, membincangkan dan memperhalusi syarat-syarat perlindungan hak negeri agar kepentingan Sabah dipelihara dalam struktur Persekutuan Malaysia. Dokumen ini kekal sebagai rujukan penting dalam perbahasan hak dan autonomi Sabah sehingga hari ini. Dalam persediaan memasuki era pasca kemerdekaan, Peter Low Siew Yin menubuhkan United Party sebagai wadah politik awal. United Party kemudiannya bergabung dengan Democratic Party dan hasil penggabungan itu dikenali sebagai Borneo Utara National Party (BUNAP). Apabila Crown Colony of North Borneo dinamakan semula sebagai Sabah, pada tahun 1963, BUNAP dijenamakan semula sebagai Sabah National Party (SANAP) bagi mencerminkan identiti negeri baharu. Pada tahun 1965, SANAP pula bergabung dengan Sabah Chinese Association (SCA) dan selepas penggabungan tersebut, Peter Low Siew Yin dilantik sebagai Presiden SCA. Pada tahun 1964, Peter Low Siew Yin dilantik sebagai Menteri Tanpa Portfolio dalam Kabinet Persekutuan Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Pada hujung tahun 1964, Kerajaan Gabungan Sabah runtuh akibat ketegangan antara dua parti utama negeri, APCO dan USNO. Ketua Menteri ketika itu, Fuad Stevens, meletakkan jawatan. Dalam keadaan politik yang rapuh dan sensitif, Kerajaan Persekutuan memerlukan seorang pemimpin yang berdisiplin, berprinsip undang-undang, dan mampu meredakan ketegangan. Maka pada 1 Januari 1965, Peter Low Siew Yin dilantik secara rasmi sebagai Ketua Menteri Sabah yang kedua. Pelantikan tersebut dibuat oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah ketika itu, Tun Mustafa Harun, selaras dengan peruntukan Perlembagaan Negeri Sabah dan berdasarkan sokongan politik majoriti yang ada dalam Dewan Undangan Negeri. Beliau menjadi Ketua Menteri Berbangsa Cina yang pertama di Sabah. Pentadbiran Peter Low Siew Yin berlangsung dalam salah satu tempoh paling bergolak dalam sejarah awal Malaysia. Ketika itu Malaysia berdepan konfrontasi dengan Indonesia dan Sabah berada di barisan hadapan ancaman keselamatan serantau dan urusan pertahanan pula dikawal oleh Kerajaan Persekutuan. Pada tahun 1965, pemisahan Singapura daripada Malaysia pula menimbulkan kebimbangan besar di Sabah dan Sarawak, terutama tentang jaminan autonomi dan hak-hak perlembagaan negeri. Dalam masa yang sama,
Kerajaan negeri Sabah berada di bawah tekanan tiga hala, antara kehendak kerajaan persekutuan pengaruh British pasca kolonial dan tuntutan politik tempatan. Di tengah ketidakstabilan ini, Peter Low memimpin sebagai seorang teknokrat undang-undang, berusaha mengekalkan keseimbangan dalam sistem persekutuan yang masih rapuh dan sedang diuji. Namun pada tahun 1967, dalam pilihan raya negeri, Peter Low kehilangan kerusinya dan beliau digantikan sebagai ketua menteri oleh Mustafa Harun. Selepas 1967, Peter Low terus berkhidmat sebagai ahli parlimen, sehingga tahun 1978, sebelum kembali sepenuhnya kepada bidang guaman. Beliau dikenang sebagai pembela hak perlembagaan Sabah dan antara arkitek awal Undang-Undang Malaysia dari Sabah. Pada 1 Januari tahun 2020, Peter Low Suu Yin meninggal dunia di kota Kinabalu pada usia 96 tahun.